Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengarah komunikasi UMNO berkata, ada 4 juta orang Melayu yang bodoh. Pengarah komunikasi komplain. Dia kata kerajaan memberi pendidikan agama kepada budak sekolah Melayu. Apabila mereka besar, pas curi mereka. Sebab tu saya kata 2 hari dulu, tutup semua sekolah agama, tutup semua sekolah kebangsaan, hantar budak-budak Melayu ke sekolah Cina. Di sekolah Cina, mereka boleh ditarbiah, dididik dengan doktrin pluralism, multiculturalism, secularism, capitalism. Jadi taklah mereka ni taksub sangat kepada agama. Kalau tidak, mereka akan utamakan Quran, hadis, sunnah dan syariah Islam. Ini yang menyebabkan kesusahan bagi UMNO. Jadi sekira kita jangan over sangat memberi pendidikan agama kepada budak sekolah Melayu, maka tak akan berlaku masalah. Macam dulu, tahun 40-an, tahun 50-an misalan. Mana ada orang Melayu kuat agama? Cuba tengok ni, filem P. Ramlee lah yang lama-lama tu. Tengok dia orang pergi bar, dia orang minum, dia orang pergi dancing dekat kelab. Pakaian perempuan pun mana ada tudung-tudung ni. Tahun 40-an, tahun 50-an ni. Tengok movie ni, tengok filem P. Ramlee. Mana ada tudung-tudung. Mereka pakai apa ni, bareback. Mereka pakai dress tu maknanya apa lengan dia expose. And then dia punya dress tu sampai ke lutut. So, they're very modern. They wear modern clothes, dressing dan sebagainya. Dia pakai bikini. Tak adalah macam sekarang. Sekarang tengok budak-budak perempuan ni kecil pun dah pakai tudung, dah bertutup macam ninja. Ninja Jepun tu. So, all this boleh dikatakan berubah semenjak kerajaan menumpu kepada pendidikan agama kepada budak-budak. And this is the problem. That's why saya di umur saya 73. Saya masa tahun 50-an tu, saya masih budak-budak. Tapi we grew up lah. Tahun 60-an saya teenager. Mana ada sekarang hari tu tekanan kepada nak belajar Quran lah. Nak kena pergi semayang. Kita orang dulu, umur 30 baru semayang. Tahu tak? Maknanya dah masuk tahun 80-an. Saya tahun 80-an baru saya semayang. Tahu tak? Saya belajar baca Quran tu, saya dah umur 30. Anak dah berapa orang baru belajar baca Quran. Barulah belajar semayang. Lepas tu saya pergi haji tahun 82. Saya pergi haji umur 32 lah, my first haji. Tapi sebelum tu, you tahu tak masa bulan Ramadan dulu, mana kita puasa? Lepas tu kita main jin rami. Kalau hari Khamis malam Jumaat, sebab malam Jumaat tu masa di Terengganu lah. Hari Jumaat cuti. Malam Jumaat kita main jin rami sampai subuh. And then, bila kita main jin rami tu, kita beer tu, tong sampah saya dulu kat luar rumah, tong sampah penuh dengan botol bir. Tak ada pun neighbor saya lalu depan rumah nak pergi surau. Dia orang nak pergi ke surau, lalu depan rumah saya dia tengok bertambung botol bir depan rumah. Tak ada apa pun. So you see, pendidikan kita dulu lain. Pendidikan kita is secularis punya pendidikan. So secularis ni kepercayaan kita ialah agama tak usah campur aduk dengan politik ke pentadbiran, tak ada. Agama, you leave it at home. Tinggal agama engkau di rumah engkau. Jangan bawa keluar dari rumah agama engkau. That's a dasar di sini, di England ni.
Leave your religion at home. Don't bring it outside. Pluralism ni doktrin bahawasanya semua agama sama. That's pluralism. All religion the same. Semua agama sama. Tak ada satu agama yang lebih baik dari agama lain. Semua sama. Baik Hindu, baik Buddhis. It's okay. You ikut mana you nak. Jangan you fikir satu agama ni lebih baik atau lebih betul dari agama yang lain. No. So that's pluralism. And then secularism ni, we don't bring religion into anything. Pentadbiran ke sekolah tak boleh. Dekat Amerika tu dia tak benar. Agama dibawa ke sekolah tak boleh. Dia orang akan ambil tindakan terhadap mana-mana sekolah yang bawa yang benar agama masuk sekolah atau bawa agama ke sekolah in Amerika. And then of course multiculturalism maknanya semua bangsa sama lah. Kita tak boleh adakan ini keutamaan untuk orang Melayu ataupun keistimewaan untuk Bumiputera. Cannot. Biar semua we go on meritocracy. Kalau you pandai, you naik lah. Kalau you bodoh, you tidur tepi jalan. Kita tak boleh kerana you Melayu kita beri keutamaan keistimewaan. Cannot. Tak boleh. That's under this multiculturalism. And capitalism is maknanya matlamat menghalalkan cara. The end justify the means. Matlamat kita is nak kaya. Macam mana kita kaya, there's no such thing as haram halal. Everything is halal. So, jangan kita kata, oh tak boleh ikut Islam ini, tak boleh ikut Islam itu, tak boleh. Cannot. Kalau kita boleh buat banyak duit, buka kedai judi atau kita buka kasino, kita buka kasino because under capitalism, tidak ada haram. Kecuali undang-undang kata haram, macam dadah. Okey lah, itu sebab undang-undang kata haram. So, kalau tidak, maknanya, kalau setakat agama, kita tak boleh ikut ajaran agama. Capitalism is the end justify the means. Matlamat menghalalkan cara. So, komplain dari pengarah komunikasi UMNO tu valid lah. Berasas, you know. And pasal kita macam saya ni umur 70 lebih, kita boleh beza di antara zaman dulu dengan sekarang, di mana banyak sangat tertumpu kepada agama. This is the problem. So, apa yang Pakatan Harapan cakap tu betul. Dan apa yang UMNO bercakap hari ini, maknanya mungkin UMNO dulu cerita lain lah. Sekarang hari ini, UMNO komplain bahawasanya pendidikan agama ni menyebabkan budak-budak ditarbiah dengan ajaran agama. Bila dia besar, mereka dicuri oleh PAS. Ini apa yang dia kata hari ini. Anyway, saya ini itu bahagian pertama. Bahagian kedua ni saya nak cerita tentang PAS. You see, tahun 82 lebih kurang lah. Maknanya 40 tahun dulu. 40 years ago, saya dan adik saya ni dia dengan PAS lah. Raja Datuk Idris. Dia 3 tahun muda dari saya. So adik saya ni, Raja Datuk Idris dan saya ni bercakap, saya nak edar kaset, saya kata. Kaset ni ialah dulu-dulu 40 tahun dulu kita guna kaset. So saya kata kita buat macam di Iran ni, ya. Khomeini duduk kat Paris tau. Khomeini tak duduk di Teheran. Dia duduk kat Paris. Sebab kalau dia balik, dia kena tangkap, mungkin kena bunuh mungkin. So dia duduk dekat Paris. So dia rekod lah, dia rakam lah ceramah. Macam saya buat sekarang. Tapi sekarang ni kita modern sikit. Kita guna video. Dulu mana ada internet. Dulu internet tak ada. Dan YouTube tak ada, Facebook tak ada, Twitter tak ada, TikTok tak ada masa tu. So dia orang merakamkan suara, kaset tape. Dan kaset tape ceramah atau syarahan Khomeini macam saya buat sekarang ni. And di kaset tu rekod hantar balik ke Iran. So lama kelamaan kaset tu merebak tau. Kalau kita pergi ke Teheran tu kat pasar, dia ada banyak ni bazar lah, pasar bazar, suk, dekat suk atau bazar dekat Teheran tu.
merata ceruk. Diorang duk main kaset Khomeini duk berceramah. So benda ni berjalan beberapa tahun. Akhirnya rakyat Iran, the Persian, akhirnya mereka bangun dan mereka tumbangkan Shah. Walaupun Shah ni dapat backing Amerika, kuasa yang terbesar, kuasa militeri atau kuasa ekonomi yang terbesar dalam dunia, tapi Shah tumbang. Sebab tarbiah dari Khomeini ni yang duduk kat Paris tu, tarbiah dia melalui kaset tape tu, akhirnya menyebabkan rakyat bangun dan Shah jatuh. Amerika pun dihambat keluar dari Iran. So, PAS tu, kita buat sama tau. Kita ambil kaset rakaman Tok Guru Abdul Hadi Awang. Setiap hari Jumaat tu, pagi Jumaat tu, sebelum sembahyang Jumaat, Haji Hadi buat syarahan agama. Bukan politik lah. Tapi of course dalam agama tu ada politik. Sebab kalau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ataupun ajaran Islam, politik dan agama tak boleh pisah. Tak boleh. You cannot separate Islamic politics and Islamic religion. Dia together. Dia package dia. Dia mari sebagai satu package. And so of course ada unsur-unsur politik jugalah. Sebab bila kita cerita nak adakan negara Islam, kita nak adakan undang-undang Islam, kita nak ada nilai-nilai Islam, ini semua tak boleh dibuat kecuali ada political will. Very important. Bila tak ada political will, tak ada apa yang boleh berjaya. Tak ada apa yang boleh berlaku. So, the political will has to be there. Bermaknanya, you perlu political power. You perlu kuasa politik untuk melaksanakan Islam. Tanpa kuasa politik, you tak boleh laksanakan Islam. Macam di China misalnya. Di China, orang Islam tu tak ada political power. So, bila tak ada political power, kena bulilah sama dekat Myanmar misalnya. Dan mana-mana lagi negara yang bukan negara Islam, di mana orang Islam ditindas dan agama Islam tak dibenar bangun oleh kerajaan bukan Islam. Baik kerajaan Taois ke, kerajaan Buddhis ke, kerajaan Kristian ke, tak kisahlah. Kalau bukan kerajaan Islam, mustahil Islam nak bangun. So, you perlu terlebih dahulu kuasa politik, baru you boleh menukar sistem circular, sistem pluralism, sistem kapitalism, sistem multiculturalism, ataupun sistem komunism misalnya. Tak kisahlah sistem mana sekalipun. Kalau nak tukar kepada sistem Islam, kena ada terlebih dahulu kuasa politik. Because you need the political will sebelum pelaksanaan boleh dijalankan. Simple. So, anyhow, balik ke cerita tu, kita duk rakam tiap-tiap minggu. Hari Jumaat duk rakam. Jadi, saya hantar berkotak-kotak. Tiap-tiap minggu, saya hantar berkotak-kotak kaset ceramah Tok Guru Abdul Hadi Awang. Jadi, benda tu saya hantar ke Masjid Mujahidin di Damansara Utama. Dulu Masjid Mujahidin, pondok kayu. Kecil je, pondok kayu. And tak ramai lah situ. Tapi bila saya hantar tape tu, so bila lepas semayang maghrib, sementara menunggu semayang isyak, dia orang main tape ni. Between maghrib isyak, dia main tape. So dia orang ni tertarik, kata, sedap syarahan ni. Siapa ni? Dia kata ni Abdul Hadi Awang. Siapa dia? Ni orang Terengganu. Dia orang tak kenal. Abdul Hadi Awang, who is he? Dia orang Terengganu ni. Sedap lah. Cuba panggil dia sekali. Tengok mari buat live kat sini. Okay. My brother contact me. Raja Datuk Idris tadi. Dia kata, you boleh arrange tak? Abdul Hadi datang sini. Okay, I went to see Tok Guru Abdul Hadi. Ini lebih kurang tahun 80-81 lah. Masa tu Anwar belum masuk UMNO lagi pun. Baru nak masuk UMNO. Anyway. Saya cakap dengan Tok Guru, saya pergi rumah dia kat Rusila, cakap dengan Tok Guru, saya kata saya ada jemputan ni Tok Guru, pergi ke ni Kuala Lumpur.
boleh tak pergi sekali, bagi tahu hari apa. So dia kata okey, dia bagi the date hari Sabtu. Okey, hari Sabtu boleh lah. Hari Jumaat, hari apa tu sibuk. So I arrange tiket kapal terbang. Lepas tu saya arrange ambil kat airport di masa tu Subang lah, Subang Airport. So saya arrange tiket kapal terbang, saya turun Kuala Lumpur. Saya tunggu Tok Guru dekat Subang Airport, bawa dia pergi Masjid Mujahidin. So malam tu dia ceramah. Dia orang pula budak-budak ABIM ni, macam saya katalah semasa tu Anwar belum masuk UMNO, baru nak masuk UMNO. Jadi ABIM tu masih dengan PAS lah, ya. Sekarang ni tak, sekarang ni ABIM ni penjilat UMNO dah. So anyhow, budak-budak ABIM ni duduk buat banner tau. Banner kain ni. Dia orang pergi naikkan banner di seluruh Kuala Lumpur ni. Di Gombak lah, di apa setapak lah, di Merata. Malam tu, Maghrib, hari Sabtu yang Tok Guru ni Abdul Hadi Awang ceramah. Penuh. Rakyat di Merata Kuala Lumpur datang. Sampai terlampau penuh. Sampai kita kena alih kereta. Kereta tu kita parking dekat roundabout. Dia dekat Masjid Mujahidin tu ada roundabout. Satu tu lah. Penuh roundabout tu kereta. Roundabout jadi tempat parking kereta. Penuh kereta tengah-tengah dekat roundabout. Jadi kita alih semua kereta tu. Kapak tu kita tukar jadi tempat semayang. Jadi masjid tu penuh sangat. Sampai melempah kat luar. Crowd 10 kali lebih dari biasa. Bila dah Tok Guru Abdul Hadi beri syarahan, berhenti isyak sekejap, dia orang suruh sambung. Lepas isyak sambung lagi. Sambung lagi. Lepas tu kita adalah makan jamuan makan sikit kat belakang masjid tu. So kita edar ke tempat makan tu, makan. Dia kata, ini Tok Guru, boleh tak Tok Guru mari setiap minggu? Haji Hadi kata, tak boleh, saya banyak sangat urusan. So saya beritahu Tok Guru, ginilah Tok Guru, bagi sebulan sekali boleh tak? Once a month, on the last Saturday, I think last Saturday kalau tak salah. 40 tahun dulu, saya pun dah lupa. Anyhow, dia satu hari Sabtu tiap-tiap bulan. So hari Sabtu yang ketiga kalau tak salah. Kalau kebetulan Tok Guru sibuk pada hari tersebut, dia akan tunda kepada hari Sabtu sekali lagi. Tapi hari Sabtu malam Ahad, tiap-tiap bulan, sekali sebulan dia akan datang. Dan kalau dia tak boleh, dia pergi overseas ke apa-apa, dia akan ganti untuk satu hari lagi. So mulai hari tu jadi permanent lah. One Saturday every month, Haji Hadi turun ceramah dekat Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin, kalau orang Kuala Lumpur ni mungkin mungkin tahulah. Dulu pondok kayu. Sekarang ni sudah jadi besar. The whole masjid is aircon apa semua. Oleh kerana Haji Hadi, masjid tu kembang. Orang duk donate, arkitek buat ini apa. So arkitek kata saya buat plan masjid baru free. Kontraktor kata saya supply barang, saya buat ni. Orang ni donate aircon, karpet. So masjid tu mewah hari ni. Di antara masjid yang mewah. Dan you tahu apa tak? 1 sen dia orang tak ambil duit kerajaan. Not 1 sen pun. Orang nak derma, kerajaan, pejabat agama offer nak derma. Dia orang tak ambil. Jawatan kuasa masjid kata, kalau kerajaan bagi duit, kita ambil untuk bina jamban. Jamban di belakang lah. Bukan dalam masjid, outside masjid. Di luar masjid kat belakang, kita bina jamban. So, kalau kerajaan beri ni derma, kita guna derma untuk bina jamban. That's all. Not untuk bina masjid. Dari situ, 40 tahun dulu, bukan saja Masjid Mujahidin berkembang jadi mewah dan sebagainya, ya. PAS juga berkembang. Dari mula Abdul Hadi Awang, siapa dia? Tak pernah dengar pun. Tapi sedap dia ceramah. Kita jemput dia sekali ceramah. Maybe dia mari buat live sini, kita boleh tengok.
Dia orang tak kenal. Who is Hadi? Tak tahu. Today siapa tak kenal Hadi? Orang musuh dia, kawan dia, followers dia. Luar negara pun siapa tak kenal Hadi? Penulis-penulis asing dari Amerika, dari England, dari Australia, foreign journalist, semua kenal Abdul Hadi Awang. Tak ada siapa tak kenal. So itu 40 tahun dulu. 40 tahun dulu. So saya punya penjelasan kata PAS tak boleh continue macam ni. Parti Kampung dari tahun 51 sampai 81 sudah 30 tahun. 1951 until 1981. Already 30 years. PAS in existence. PAS kena maknanya berkembang. Dan PAS kena bertukar dari parti kampung kepada parti national. It has to become a national party. Dan kita akan mula tanam benih tersebut. We plant the seed di Masjid Mujahidin Damansara Utama. Dan dengan bantuan adik saya tu, Raja Datuk Idris, ya, kita start dengan edar tape macam Khomeini buat di Paris dulu. Dan apabila orang dah mula interested, dia dengar tape ni sudah berbulan-bulan, sedap ni carahan. Dan dia orang nak tahu, Khomeini, of course dia orang semua tahulah sebab dia dah termasyhur sebelum dia pergi Paris. So apabila orang sudah tertarik dengan syarahan Abdul Hadi Awang, maka kita bawa dia in person, live, kita buat live, concert. Abdul Hadi Awang concert dekat Masjid Mujahidin Damansara. Yang dia orang terkejut tu apabila Abim ni duduk print banner, duduk naik banner merata Kuala Lumpur tu. Wow, kapak kalau orang yang biasa pergi Masjid Mujahidin tu tahulah apa yang saya bercakap ni. Kapak penuh dengan manusia. Akhirnya terpaksa besarkan masjid. Sebab ramai sangat dah. Mulai hari tu, Masjid Mujahidin, and then my brother satu lagi dia buat ni, dia pergi tukar speaker. PA system. PA system tu untuk ni surau saja, pondok kecil. So tak perlulah besar-besar kan. Malam tu dia orang pergi, my brother tukar PA system, tukar speaker. Sebatu jauh boleh dengar. Bukan saja dari Damansara ni Damansara Utama sampai Damansara Jaya pun boleh dengar. Across the boundary. So because PA system tu besar, mengaung. So maknanya orang yang tak pernah pergi Masjid Mujahidin ni, bila dia duduk kat rumah terdengar apa benda bising bangau tu. Apa tu dia orang mari. So orang yang tak pernah masuk masjid, mana orang kawasan tu lah yang tak pernah masuk ke Masjid Mujahidin ataupun surau tu, datang. Curious. Lepas tu mereka jadi permanent lah. Mereka jadi ahli masjid dah. Karya masjid yang permanent. Tertarik oleh bunyi speaker tadi. So you see, kerja PAS ni bukan overnight tau. 40 tahun. Dan PAS ni mengguna strategi. Macam mana nak expand market. Kita nak besarkan pasaran kita. How to expand the market. Marketing. Kita kena buat marketing. So PAS ni banyak buat marketing. Cara dia ada expand ideologi. Politik Islam. Basically we are talking about not Islam. Politik Islam. So PAS berjaya. Tapi PAS bekerja 40 tahun. Dalam masa PAS kerja 40 tahun, UMNO tidur 40 tahun. Hari ni mereka komplain, dia kata kita beri budak-budak dia, kita beri kanak-kanak pendidikan agama, dan apabila mereka besar, PAS curi. It's nothing to do with pendidikan agama. Sebab 40 tahun dulu, pendidikan agama mana terror sangat, tak ada. So the issue is the way PAS ni menggerakkan rakyat, menggerakkan hati rakyat untuk nak politik Islam. Not nak Islam. Islam, ya, you semayang, you puasa, you pergi haji. Itu hanya personal. You and Allah. You dengan Tuhan. Itu nothing to do with politik Islam. Itu Islam. Tapi politik Islam. Politik Islam
Bukan menonggang agama. Bukan mengguna agama. It is a strategy untuk nak kembangkan Islam melalui politik. Barulah kita boleh cerita pasal mengkembangkan Islam. You nak mengkembangkan Islam dengan pergi masjid tiap-tiap malam, pergi syarahan Allah. 4 saf je. Kalau boleh 5 saf pun untung dah. Kalau hari Jumaat tak apa, penuh. Kalau kita pergi maghrib, isyak ke masjid. Subuh, saya biasa pergi masjid, masjid dia panggil masjid UIA itulah. Masjid bulat tu kata masjid UIA. Saya biasa pergi situ, saya tengok subuh 1 saf. 1 saf. Tak sampai 100 orang. So kalau you nak kembangkan hanya melalui ajaran agama, not enough. Dia kena politik Islam. Dia kena ada kuasa politik untuk nak kembangkan Islam. So that's what PAS did 40 years ago. Hari ni orang UMNO ni macam ketua penerangan ni dok komplain. Ada 4 juta orang Melayu bodoh lah. Kerajaan memberi pendidikan agama kepada kanak-kanak. PAS pergi curi mereka bila mereka besar. It's all nonsense. Cakapan orang who doesn't know what he's talking about. The real issue, sebab yang PAS ni berjaya ialah kerana PAS sudah bekerja kuat non-stop bekerja kuat selama 40 tahun untuk nak tukar PAS dari parti kampung kepada parti nasional, dan sementara tu UMNO tidur lena, UMNO complacent. Today kesalahan UMNO, kesilapan UMNO sudah dibuktikan dengan UMNO tidak lagi relevan bagi orang Melayu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.